Soalan yang seterusnya yang diberikan kepada saya berkenaan dengan peperangan Badar, bukti pengukuhan akidah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, peperangan Badar merupakan di antara peperangan yang awal yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hijrah. Kita semua tahu sebelum daripada hijrah tidak disyariatkan lagi peperangan, walaupun pada ketika itu ada sahabat yang diseksa, ada sahabat yang diuji dengan pelbagai ujian. Antaranya yang kita semua tahu Khabbab lah. Khabbab bin Al-Arat diseksa oleh kaum yang menjadi tuan kepada, sebab Khabbab ni dia hamba, jadi dia diseksa. Bilal juga diseksa, ada yang dibunuh pun seperti Sumayyah dan Yasir ya. Tapi pada ketika itu tidak disyariatkan lagi peperangan untuk mempertahankan diri. Apabila sampai ke Madinah, orang-orang Islam pada ketika itu yang berhijrah, mereka tidak bawa barang melainkan apa yang perlu dan apa yang mampu, kerana keadaan sangat sukar. Orang-orang Islam sedang diburu, sebahagian daripada mereka ingin dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri pun diancam untuk dibunuh. Dijanjikan kepada orang yang mampu tangkap Nabi, sama ada dalam keadaan Nabi masih hidup ataupun selepas Nabi mati, selepas Nabi wafat, tak kira, yang penting dapat tangkap Muhammad, akan diberikan dengan ganjaran yang besar. Maka sebab itu Nabi SAW berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Sebab benda ni menimbulkan satu persoalan di kalangan orang yang mengkaji sirah. Sebab dia kata, kenapa Nabi pergi berhijrah sembunyi-sembunyi, sedangkan Umar berhijrah terang-terangan? Walaupun sebenarnya kisah Umar berhijrah terang-terangan tu adalah perbahasan dari sudut sanadnya sahih ataupun tidak. Cuma disebutkan oleh ramai pengkaji-pengkaji sirah. Siapa yang baca kitab sirah dia tahu Umar sebelum nak pergi hijrah, dia siap buat pengumuman lagi dekat Kaabah. Siapa yang nak jadikan anaknya yatim, siapa nak jadikan bininya balu, tahan aku nak hijrah. Sedangkan iman Nabi SAW lebih tinggi daripada iman Umar. Kenapa Nabi pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, Umar pergi dalam keadaan terang-terang? Tuan-tuan agak-agak boleh jawab? Persoalan ini muncul. Tetapi Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah telah menjawabnya dengan dia berkata, bukan kerana Nabi takut. Nabi tak takut. Sebab tu waktu dalam gua, Abu Bakar kan ketakutan ketika mana duduk dalam gua Sur tu. Dalam gua Sur tu, ketika mana orang Quraisy duduk dekat pintu gua, kan Abu Bakar kata, "Lau ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka tengok kaki dia sendiri, dia mesti nampak kita kat bawah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang kamu sangka kita berdua, Allah Azza wa Jalla ada sebagai yang ketiga di antara kita ni. Maksudnya Nabi punya tawakal tu tinggi. Nabi yakin Nabi takkan dia apa-apa kan. Bahkan Allah Ta'ala turunkan ayat, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah akan memelihara kamu daripada bahaya manusia, wahai Muhammad. Nabi tak kena tawan, Nabi tak kena bunuh. Keyakinan Nabi tinggi. Cuma Nabi ni Nabi, dia bukan Umar, dia Nabi. Dia adalah Nabi yang menjadi ikutan oleh semua manusia yang ada, yang beriman dengan dia pada masa itu. Yang kuat pun jadikan dia ikutan, yang lemah pun jadikan dia sebagai panduan. Umar menjadikan Nabi sebagai contoh dia. Khabbab juga menjadikan Nabi sebagai contoh dia.
Dan kita kena tahu perlombaan sahabat ni, apa yang Nabi buat mereka nak ikut. Selagi mampu mereka akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat mereka akan ikut, mereka akan follow. Kalau Nabi pergi hijrah secara terang-terangan, takut-takut nanti orang yang tak mampu pun akan ikut cara yang sama dan akan membahayakan nyawa dia. Maka sebab tu Nabi buat sembunyi, nak bagi ruang besar kepada orang yang tak mampu untuk hijrah macam Umar. Pergilah sembunyi, kerana Nabi kita pun sama begitu juga. Bukan kerana Nabi kita penakut. Jadi bila Nabi sampai dekat Madinah, orang-orang yang sampai dekat Madinah tu, dia orang berhijrah, dia orang bawa keperluan yang penting, yang mereka perlu dan yang mereka mampu. Adalah harta-harta yang ditinggalkan di Mekah. Harta-harta yang ditinggalkan di Mekah ni dirampah oleh orang-orang Quraisy. Dirampah, diambil pada masa tu. Jadi ketika mana di Madinah, Nabi SAW dengar satu berita sampai, Abu Sufyan yang pada masa tu belum Islam. Abu Sufyan ni masuk Islam tapi lambat lagi. Kita baru bincang awal-awal hijrah. Abu Sufyan ni masuk Islam masa pembukaan kota Mekah. Lambat lagi lah. Jadi masa ni Abu Sufyan belum Islam. Dia bawa kekayaan hasil daripada perniagaan harta Quraisy di Syam. Syam ni utara Madinah, Madinah tengah-tengah, Mekah kat bawah. Jadi Madinah tengah-tengah. Jadi bila siapa nak balik daripada Syam ke Mekah, dia mesti lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Nabi dapat berita Abu Sufyan nak lalu. Jadi Nabi pun bagi tahu pada para sahabat, siapa nak ambil kekayaan yang ada pada Abu Sufyan, boleh ambil. Jadi tak semua berminat. Sebab asal bukan Nabi nak pergi perang pun. Asalnya bukan Nabi nak pergi perang. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak macam kita kata ambush. Dalam istilah sirah ni, ulama bezakan di antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah ni perang, battle, dan Nabi terlibat. Satu lagi sariyah. Sariyah ni kumpulan-kumpulan kecil yang di ambush mana-mana rombongan-rombongan lain. Biasanya Nabi tak pergi. Nabi akan hantar Khalid, Nabi hantar Usama, kadang-kadang Nabi hantar Abu Ubaidah dalam Sariyatul Khabat. Nabi hantar sahabat-sahabat itu untuk ambush satu-satu kumpulan. So asalnya macam itulah. Nabi nak pergi dengan para sahabat, nak pergi ambil kekayaan tu sebagai timbal balas kerana harta mereka telah diambil oleh Quraisy secara tanpa izin. Bahkan kalau Quraisy tak ambil harta mereka pun, Quraisy pada masa tu harbi. Quraisy pada masa tu harbi, yang hartanya dan darahnya halal. Kenapa? Kerana mereka memusuhi orang Islam. Mereka mulakan serangan, mereka mulakan peperangan, mereka mulakan permusuhan. Mereka tumpahkan darah orang Islam awal lagi. Harta mereka halal, darah mereka halal. So bila Nabi beri tawaran ni, tak ramailah yang setuju untuk ikut. Dan Nabi pun tak wajibkan. Siapa nak ikut, ikut. Siapa tak nak ikut pun tak apa. Jadi 300 lebih orang setuju. Cuma para ulama berbeza pendapat bilangan yang sebenar. Ada yang kata 313, ada yang kata 319. Kenapa berbeza? Kerana cara kira beza. Ada perawi yang kira dengan spy yang Nabi hantar sekali, ada yang kira Uthman sekali walaupun dia tak terlibat kerana ada uzur dan isterinya sakit. Jadi ada perbezaan cara kita, tapi tak ada masalah lah, kerana nombor ni bukan penting sangat, melainkan kalau nombor tu ada kaitan dengan nisab ataupun kaitan dengan ibadat. Yang ni bukan, ini hanya fakta sejarah, maklumat sejarah sahaja. Sebab ada sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni yang kadang-kadang bila kata 313 orang terlibat dengan Badar, 13 tuan-tuan nombor keramat. Tak ada, bukan macam tu. Kadang-kadang ada juga dia ceramah, dia kata 13 ni nombor keramat. 13 ni nombor yang orang bukan Islam takut. Kita kata orang bukan Islam bukan takut kat nombor tu. Orang bukan Islam ni, kalau dia memusuhi Islam, dia takut pada orang mukmin yang sebenar. Nombor-nombor ni tak ada sangat. Sebab 313 hanya menurut sebahagian ulama. Ada yang kata 319. Imam Bukhari lagi dia kata 300 belah-belah.
Sebab dia nak isyaratkan adanya perbezaan pendapat dalam bilangan orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Okey. Jadi bila keluar, sampai di satu tempat, Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat dia keluar nak ambil harta dia. Maka dia pun tukar jalan. Dia keluar daripada highway biasa. Nak bagi faham lah. Dia keluar daripada jalan biasa dia, dia lalu kok jalan lain. Dia turun kok jalan kampung, lalu kok jalan tepi laut. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tak berjaya bertemu dengan rombongan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan hantar satu orang namanya Damdam bin Amr untuk minta bantuan kepada Abu Jahal untuk selamatkan. Sebab Abu Sufyan pun tak tahu, mungkin dia tak selamat walaupun dia dah tukar jalan, mungkin dia tak selamat. Jadi bila orang yang utusan yang dihantar ni bagi tahu dekat Abu Jahal, maka Abu Jahal pun terus kumpulkan orang. Terus kumpulkan orang 1000 orang. Lengkap dengan senjata, lengkap dengan kelengkapan, siap bawa artis-artis lagi. Bersama untuk keluar perang dengan orang Islam pada ketika itu. Sebab apa? Sebab dia orang memang cari point. Macam mana aku nak lenyapkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Abu Sufyan pun bila dia lalu kok jalan lain, sampailah dia selamat. Dia pun hantar utusan pergi ke Abu Jahal, sudahlah tu, rombongan kita dah selamat, kita patah balik. Apa kata Abu Jahal? Dia kata, la narji' hatta na'tiya badran fanuqimu fihi thalatha nanharul jazur wa nasqil khamar wa tughanni alaina alqainat hatta yasma'a bina al-arab fala yazaluna yahabunana. Kata Abu Jahal, kita tak akan balik sehingga kita sampai di Badar. Kita duduk di sana 3 hari. Kita kena sampai dekat Badar sehingga kita duduk di sana 3 hari. Sepanjang 3 hari kita akan sembelih binatang untuk makan, kita akan tuang arak-arak, kita akan biarkan artis-artis kita menyanyi supaya Arab seluruh semenanjung Arab ni dengar cerita kita dekat Badar dan mereka sentiasa akan takut dengan kita. Abu Jahal ni dia memang jaga reputasi dia. Ada satu riwayat bila orang Abu Jahal ni dia lalu kat Mekah sebelum hijrah, dia dengar anak dara perempuan Arab Quraisy sebut, dia kata Abu Jahal ni mesti tak menang kalau lawan dengan Muhammad. Dia kata semenjak pada tu aku memang betul-betul aku lawan sampai aku dapat menang dengan Muhammad. Abu Jahal punya sombong. Sebab tu Abu Jahal ni sebelum dia mati dalam perang Badar ni dia mati. Dia ditikam oleh 2 orang pemuda daripada Ansar. Pemuda Ansar yang jaga kebun tamar. Pekerja kebun tamar. Dia tu pemimpin besar. Kena tikam dengan puak Ansar. Sebab zaman dulu tuan-tuan, orang Mekah ni kira macam traders, businessman. Orang Madinah ni macam petani. Bukan macam petani, memang petani kan? Jadi macam kalau businessman yang mempunyai kuasa politik, yang mempunyai kekayaan, tiba-tiba kena tikam dengan satu orang yang kerja dekat kebun sawit, kerja dia petik sawit je kan, kena tikam. Dia jadi macam satu benda yang mengaibkan lah bagi dia orang. Sebab itu masa dia kena tikam tu, masa nyawa-nyawa ikan tu, Abdullah bin Mas'ud datang tengok dia. Itu dia kata, tak ada ke orang lain yang boleh tikam aku yang hebat sikit, biar aku mati di tangan orang yang hebat. Sehingga kan Ibn Mas'ud akhirnya selesaikan dia, bawa kepala dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi sebut, hadha Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun bagi umat ni. Kerana apa? Kerana sombong. Fir'aun tu sombong.
Fir'aun bagi umat ini, kata Nabi SAW, adalah Abu Jahal. Jadi dia kata kita tak akan balik, kita duduk sini 3 hari. Biar Arab dengar, Arab takut dengan kita. Arab akan hormati kita kerana kita Quraisy. Jangan tunduk dengan Muhammad dan konco-konconya. Nabi SAW akhirnya dapat tahu. Nabi diberitahu yang Quraisy, rombongan Quraisy yang membawa kekayaan tu dah tak ada dah selamat dah. Tiba-tiba terpaksa berdepan dengan tentera 1000 orang yang lengkap bersenjata. Yang 300 ni asal tadi nak perang ke asal tadi nak ambush rombongan kekayaan je? Asal bukan nak perang pun, asal nak ambush je. 300 orang bawa kelengkapan pun ala kadar, nak tempur dengan 1000 orang yang memang lengkap bersenjata. Agak-agak atas kata siapa menang? Agak-agak lah. Dari sudut persediaan mental pun orang Islam pada awalnya tak cukup lah. Sebab tu Nabi SAW minta pandangan sahabat dia. Nabi kata, asyiru ilayya ayyuhan nas, wahai manusia, berikan pandangan kepadaku. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan kita untuk berperang. Tiba-tiba ada seorang sahabat bangkit. Dia kata, nama dia Miqdad. Dia kata, ya Rasulullah, laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau perang-perang, kita tak ada masalah pun, perang. Nabi dengar, Nabi macam ada benda yang tak lepas pada hati Nabi. Nabi kata, asyiru ilayya ayyuhan nas, berikan aku isyarat lagi wahai manusia. Wahai sahabat-sahabatku, beri isyarat lagi. Ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh, seorang pemimpin orang Ansar. Dia kata apa? Dia kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seolah-olah engkau memaksudkan kami wahai Rasulullah. Macam Nabi ni nak dengar pendapat Ansar. Sebab Miqdad ni muhajir. Miqdad ni muhajirin. Dia duduk dengan Nabi SAW daripada zaman Mekah lagi. So Nabi dah kenal dia. Nabi dah tahu hati budi dia. Nabi dah bersama dengan muhajirin 13 tahun dekat Mekah. Melalui proses Nabi kenal hati budi orang muhajirin. Kalau mereka bersedia, itu benda yang Nabi dah boleh jangka dah. Tapi Nabi tak pernah ada pengalaman dengan orang Ansar. Kerana ni kali pertama Nabi nak bertempur bersama dengan Ansar. So Sa'ad kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seolah-olah engkau mahukan pandangan kami wahai Rasulullah. Nabi kata ajal. Nabi kata ya. Kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, inna qad amanna bik wa saddaqnak wa a'tayna ala dhalika uhudana famdi lima amarakallah. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman dengan kamu. Kami telah membenarkan cakap-cakap kamu. Dan kami telah memberikan janji setia kami kepadamu. Laksanakanlah perintah Allah. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr fakhudtahu lanakhudunnahu ma'ak. Ya Rasulullah, kalau kau bentangkan di depan kami di laut dan kau redah laut ni, kami akan redah laut ni bersama dengan kamu. Dan sesungguhnya kami adalah kaum, dia wakil orang Ansar, kami adalah kaum yang sentiasa membenarkan bahawasanya kami akan bertemu Allah Azza wa Jalla satu hari nanti. Dan kami adalah kaum yang sentiasa bersabar ketika mana terpaksa bertempur dalam mana-mana pertempuran bersama dengan musuh. Wala'allallaha yurika minna ma taqirru bihi ainuk. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kamu wahai Rasulullah sesuatu daripada tindakan kami yang bila mata engkau tengok, mata engkau sejuk pandang kami. Tuan-tuan,
Ini satu perkataan yang keluar daripada wakil pemimpin satu kaum yang menunjukkan kekuatan akidah generasi yang dinamakan Muhajirin dan Ansar. Tukar plan. Daripada plan nak pergi ambil kekayaan, tukar plan macam nak pergi mati punya plan. Kita lah kata kan, siap-siap nak pergi makan kenduri, beg tak bawa, apa pun tak bawa, bawa benda biasa-biasa nak pergi makan kenduri kat Kuala Perlis. Tiba-tiba jumpa kawan kat Kuala Perlis, dia ajak pergi rumah dia. Jom lagi rumah aku makan malam. Tanya kat mana? Johor Bahru. Nak pergi tak? Jom lagi makan rumah aku makan malam. Kita tanya, ke mana? JB. Kita kata nanti salah, nak telefon mem dulu. Banyak benda yang nak disiapkan. Nak siapkan beg, nak siapkan duit. Tapi sahabat Nabi SAW, dia tak ada kata, ya Rasulullah, tadi kata nak pergi serang rombongan yang ada harta, kami duk tunggu harta ni, duk berbunga-bunga jiwa nak dapat harta. Tiba-tiba tukar jadi perang. Ini jadi mission untuk bunuh diri ni. Dia tak ada kata, ini sudah jadi lain wahai Rasulullah, kita balik je lah. Tak ada. Sahabat teguh kerana dia tahu ini adalah perjuangan hak dan batil. Dan Nabi SAW sebelum berlakunya peperangan Badar, Nabi doa, Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Atau kama qala, Nabi SAW kata, ya Allah, aku seru kamu wahai Allah, aku seru, aku pohon supaya engkau laksanakanlah segala janjimu. Laksanakan wahai Tuhan, untuk memenangkan agama ni, itu adalah janjimu padaku. Tolonglah laksanakan wahai Tuhan. Kalau engkau tak laksanakan dengan kehendak engkau, engkau takkan disembah lagi lepas daripada ni. Kalau kalah kat sini, intahlik ahadhi isabah, kalaulah kumpulan yang berada di Badar ini tewas, wahai Tuhan, engkau tidak akan disembah lagi. Tak ada siapa lagi wahai Tuhan nak sembah kau. Nabi bersungguh berdoa, bersungguh, sehingga Abu Bakar pegang tangan Nabi SAW. Abu Bakar kata, sudah ya Rasulullah, doa itu sudah cukup. Pertempuran ini merupakan pertempuran di antara hak dan batil, nak menjadikan akidah Islam itu kekal sehingga ke hari ini. Dan kemenangan yang Allah Ta'ala beri itu menyebabkan hari ini kita menjadi Muslim. Allah Ta'ala hantar malaikat sebagai bantuan kepada orang Islam, 300 lebih lawan 1000 lebih. Akhirnya yang 1000 lebih itu tewas, sebahagiannya gugur di Badar, seperti Abu Jahal, seperti Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lain lagi. Dan sebahagiannya menjadi tawanan. Ini sebagai satu simbol kepada perjuangan akidah, dan ia berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi itulah sedikit yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah Badar yang berlaku bulan Ramadan, supaya kita ingat Ramadan sebagai bulan yang pernah berlaku satu peristiwa yang menjadikan akidah Islam itu kekal sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wallahu a'lam.